Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati EJK Masjid Al-Ikhwan Taman Kuala Menggatal, Ustaz Safwan, Encik Dr. Saidi, Encik Pring, dan muslimin dan muslimat yang ada di program kita secara maya pada malam ini. Jadi insya-Allah ini kuliah saya yang pertama secara maya di masjid ini. Jadi insya-Allah kita mengambil masa lebih kurang setengah jam, mungkin dalam 20 minit kuliah, dan kalau ada sesi soal jawab daripada peserta, insya-Allah kita sama berinteraksi. Jadi kalau mana-mana jemaah yang ingin bertanya boleh terus bertanya kepada saya, on saja mikrofon dan boleh bertanya sewaktu sesi ceramah. Dan insya-Allah kita akan ada sesi soal jawab juga selepas ceramah ini. Jadi muslimin yang dirahmati kerana Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di muka bumi ini. Hari demi hari kita dengar kes COVID kita pun masih lagi belum reda, dan kes kematian masih lagi tinggi. Jadi walaupun kita berhadapan dengan COVID, tapi alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas muka bumi ini. Maka gunakanlah masa yang kita ada ini untuk manfaatkan untuk kita menimba pahala, cari ilmu, timba pahala sebaiknya, kerana kita tidak tahu apakah kita ini masih lama lagi ataupun tidak untuk berada di atas muka bumi ini. Jadi muslim yang dirahmati kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tajuk kuliah saya pada malam ini adalah berkenaan dengan keutamaan kita menimba ilmu. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Tuan Haji Syafawi dan Encik Mak Jenah daripada Masjid IAB. Terima kasih kita berada dalam maya. Jadi insya-Allah saya akan kupas malam ni untuk kita, sebelum kita masuk ke tajuk-tajuk yang lain, kita bicara tentang keutamaan kita untuk menuntut ilmu, lebih-lebih lagi ilmu agama. Jadi muslim yang dirahmati kerana Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan menuntut ilmu yang pertama adalah ilmu agama. Kenapa kita mustahak bagi kita untuk cari menimba ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama? Yang pertama ialah tanda kita ini dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara KPI, kalau kita nak cek diri kita ini, apakah kita ni memenuhi tuntutan agama ataupun kita ini dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, maka antara indikator yang kita boleh lihat bagaimana kita dengan ilmu agama. Kalaulah kita ini suka cari ilmu agama, sentiasa hadir dalam kuliah agama, ataupun kita isi masa untuk kita timba ilmu agama, dengar video berkaitan agama, dan sekiranya
ada masalah dengan video tersebut, kita tidak tahu, lalu kita tanya orang yang lebih tahu. Itu juga termasuk bentuk kita dalam menimba ilmu agama. Jadi salah satunya ialah kuliah kita secara maya ini juga termasuk kita menimba ilmu agama. Jadi di antara indikator yang menentukan kita ini dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagaimana kita dengan ilmu agama. Kalau kita suka akan ilmu agama, maka kita dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang panjang, tapi saya ambil ringkasnya ialah baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, man yuridillahu bihi khairan, man sesiapa yuridillahu bihi, yang Allah inginkan kepadanya khaira, kebaikan, Allah nak bagi pada dia kebaikan. Lalu kata Nabi, yufaqihu fid din, maka orang itu difahamkan agama kepada dia. Kalau dia faham dalam perkara agama, dia cari ilmu agama, dia suka akan ilmu agama, maka ia tanda orang itu dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita yang berada dalam majlis ilmu ini termasuk orang yang diberi yufaqihu fid din, yang akan dimudahkan untuk faham dalam agama, dan kita termasuk orang yang yuridillahu bihi khaira, yang Allah akan berikan kebaikan. Jadi muslimin yang dirahmati kerana Allah Subhanahu Wa Taala, lalu ulama menyebut mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah, maksud di sebalik hadis ini ialah, kalau kita rasa kita ni jauh dengan Allah ataupun jauh daripada kebaikan yang Allah nak beri, maka kita lihat diri kita dengan ilmu agama juga. Kalau kita tidak suka dengan ceramah agama, tak suka dengan buku agama, kita tak suka dengan perbincangan agama, tak suka, kita lebih suka dengan perkara dunia, suka lagi dengan muzik, suka lagi dengan bola, suka lagi dengan video. Nak tengok, tak ada masalah. Cuma kalau kita terlalu melebihkan perkara tadi berbanding dengan perkara agama, maka seolah-olah kita ini dijauhkan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebahagian orang tu dia tak boleh duduk dalam majlis ilmu, rasa panas punggung dia. Dia nak keluar, rasa tak selesa. Jadi boleh jadi dia masih jauh dengan kebaikan. Lalu kalau kita nak tengok diri kita ini, bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dengan Islam, salah satu indikator kita tengok diri kita dengan agama. Kalau kita suka mencari, bertanya perkara agama, hadir dalam majlis ilmu, ke arah untuk kita yufaqihu fid din, untuk faqih dalam perkara agama, maka ketahuilah kita sebenarnya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, keutamaan kita cari ilmu agama adalah indikator ataupun petunjuk untuk kita tahu bahawa kita dikasihi ataupun tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua keutamaan kita menuntut ilmu agama ini ialah kita berbeza dengan yang lain. Orang yang berilmu, maka dia dapat kelebihan berbanding orang yang lain. Jadi kelebihan ini, kelebihan di dunia, kelebihan di alam barzakh, dan kelebihan di akhirat kelak. Kalau kelebihan di dunia ialah orang yang berilmu, dia akan, bila dia berilmu, lebih lagi ilmu agama, maka dia dapat meraih berbagai-bagai ganjaran, kebaikan dalam agama. Contoh,
kalau orang sembahyang kan, dia sembahyang lepas tu dia belajar tentang fiqh tentang sembahyang ni, apa yang wajib, apa yang sunat ab'ad, apa sunat hay'ah, apa sunnah dalam sembahyang, dia tahu. Maka dia apa bacaan yang Nabi baca dalam solat. Lalu bila dia tahu, dia berilmu, maka dia mengamalkan ilmu tersebut, maka ia memperoleh berbagai-bagai ganjaran. Apa bacaan selepas solat. Pernah saya solat di satu masjid ni. Jadi yang lebih utama ialah tadi kita dapatkan, yang lebih utama adalah menentukan sah atau tidaknya ibadah kita. Menentukan sama ada ibadah kita diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahkan yang lebih utama. Pernah saya pergi ke satu masjid. Lalu bila pergi masjid ni, waktu tu solat zuhur. Bila solat zuhur, saya dengan dua orang sahabat, saudara lah, saudara Muslim. Saya tak kenal, cuma dia Muslim datang solat sekali. Lalu kami sama-sama berwuduk. 3 orang, saya dengan 2 orang sahabat. Lalu bila masuk solat zuhur tadi, kami sama-sama solat berjemaah. Ada dah imam dan imam berada pada rakaat yang ketiga. Jadi kami sempat 1 rakaat lagi dengan imam. Jadi bila kami angkat takbir rakaat yang keempat sama-sama, lalu bila rakaat yang keempat, imam pun duduk tahiyat akhir. Saya dan 2 orang sahabat tadi pun sebelah saya pun duduk tahiyat akhir. Bila duduk tahiyat akhir, imam pun beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya bangkit untuk sambung lagi 3 rakaat. Tapi sahabat kita tadi, dia bagi salam juga. 1 rakaat saja solat. Jadi saya menjangkakan bahawa beliau ini mungkin tidak ada ilmu tentang agama. Kalau kita nak husnuzan solat sunat pun sekurang-kurangnya 2 rakaat. Tapi solat 1 rakaat witir, solat malam. Jadi biasa, tapi kalau kita imam, kita wajib mengikuti imam. Kalau imam tu solat 4 rakaat, kita kena solat 4 rakaat sekalipun kita musafir. Melainkan kita yang jadi imam lah untuk kalau kita nak qasar. Tapi kalau kita ikut 4 rakaat, wajib kita ikut imam 4 rakaat. Jadi tadi saya menjangkakan bahawa beliau ini mungkin tidak ada pengetahuan dalam agama. Jadi solat dia tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak menepati apa yang dikehendaki oleh agama. Jadi pentingnya kita belajar ilmu agama ini, yang utama ialah untuk antara lain ialah untuk menentukan sama ada sah ataupun tidak solat kita ataupun ibadah kita. Yang kedua, untuk kita beza dengan orang lain, kita dapat ganjaran pahala. Katakanlah ada 2 orang yang solat, duduk sebelah menyebelah, solat yang sama, solat maghrib di masjid yang sama pada waktu yang sama, berimamkan imam yang sama, tapi 2 orang ni bahkan kata ulama pahalanya beza di antara langit dengan bumi, atau pahalanya besar. Kerana apa? Kerana katalah si A dengan si B solat. Si A ni kenapa dapat pahala yang besar? Kerana dia ada ilmu agama. Dia belajar, lalu dia mengamalkan berdasarkan apa yang dikehendaki oleh agama dalam ibadah dia. Contohnya dia baca Al-Quran, baca menepati tajwid, menepati hukum dalam Al-Quran. Kemudian dia solatnya dengan tertib. Wuduknya dalam keadaan yang baik. Pakaian dalam keadaan bersih. Tapi si B mungkin bacaannya ada masalah, mungkin pakaiannya kurang bersih, mungkin hatinya banyak mengingati dunia, lalai, dia tidak ada ilmu bagaimana menguruskan supaya dia lebih khusyuk dalam ibadah. Jadi muslim yang dirahmati kerana Allah,
Walaupun ibadah yang sama, tetapi kerana ilmu yang ada tadi di antara dua orang tadi menyebabkan pahala dia beza, bahkan kata ulama antara langit dengan bumi. Katakanlah ada 1,000 orang yang datang masjid waktu solat Jumaat. Jadi dalam 1,000 orang ni pahala dia akan berbeza-beza. Apa yang membezakan di antara seseorang dengan yang lain adalah antaranya ilmu. Orang yang ada ilmu maka dia dapat mengamalkan mengikut sunnah, lalu dia dapat ganjaran pahala yang lebih besar. Umpamanya dia datang awal waktu hari Jumaat, kemudian dia datang kerana dia tahu sunnah, masuk masjid, dia masuk kaki kanan, dia baca dengan 3 doa, bismillah, kemudian berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kemudian membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian sebelum dia duduk, dia solat sunat dulu 2 rakaat, ataupun dia mengambil tempat di hadapan, dia nak ambil kelebihan saf yang pertama, lalu sebelum dia duduk, dia baca lagi, dia buat sunnah yang utama lagi, yakni solat tahiyatul masjid. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, idza dakhala ahadukumul masjid falyusalli rak'atain qabla an yajlis. Apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, maka hendaklah ia salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Jadi sebelum dia duduk, dia salat dulu, salat tahiyatul masjid. Kemudian dia mendengar khutbah dengan baik. Lepas tu dia salat menepati sunnah dan sebagainya. Maka kerana dia ada ilmu tadi, maka dia dapat meraih berbagai-bagai kelebihan. Jadi orang yang berilmu berbeza dengan orang yang tidak berilmu ketika di dunia. Yakni yang pertama dari segi dia dapat menentukan sah atau tidak ibadah dia. Yang kedua, dia dapat meraih berbagai-bagai ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ilmu yang dia ada, dia tahu. Jadi muslim yang dirahmati kerana Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya orang yang berilmu dia berbeza ketika di dalam barzakh. Dalam barzakh, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Apabila salah seorang anak Adam itu meninggal, maka terputuslah segala amal dia. Amal tak boleh lagi, melainkan tiga benda yang boleh. Salah satunya ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang memberi manfaat kepada dia. Jadi ilmu agama antara ilmu yang bermanfaat. Oleh kerana ketika di dunia dahulu dia ada ilmu agama, dia cari ilmu agama, maka sekurang-kurangnya dia ajar ahli keluarga dia, anak dia ajar solat, ajar anak dia baca Al-Quran, ajar isteri dia baca Al-Quran, ajar saudara rakan-rakan dia, tunjuk ke arah kebaikan dengan ilmu yang dia ada tadi. Maka walaupun sekalipun dia meninggal, tapi dia masih lagi dapat pahala, dapat kebaikan. Jadi besar keutamaan orang yang menuntut ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu agama. Kalau dia tak ada ilmu, boleh jadi untuk diri dia sendiri pun dia kurang dapat manfaat. Apatah lagi untuk dia memberi manfaat kepada orang yang lain. Jadi pentingnya bagi kita muslim yang dirahmati kerana Allah untuk menuntut ilmu. Dan yang ketiga, apa yang membezakan kita dengan orang yang berilmu, atau apa yang membezakan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu ini, yakni kelebihan di akhirat. Di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Rawahul Muslim. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi kenapa ada ulama bahaskan kenapa Nabi sebut begini, kenapa tidak contohnya menempuh haji atau umrah.
Kerana dengan ilmu ini dia utamanya ialah dia dapat menentukan ibadah lain sah ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kita berilmu, kita dapat melaksanakan ibadah, menepati syariat dan diterima. Jadi apa-apa pun di dunia ni dia kena ikut spesifikasi, kena ikut syarat dia baru diterima. Contoh saya nak buat pinjaman bank, tapi gaji saya 500 saja. Lepas tu contoh dokumen pun saya tak ada. Jadi saya nak mohon pinjaman dengan bank 200,000 ringgit. Bank kata tak cukup syarat ni tuan. Lainlah kalau saya gaji cukup, dokumen lengkap, maka dia akan terima permohonan saya. Begitu juga untuk masuk universiti mesti ada syarat dia. Mesti kata ada SPM. Kalau engineering mesti ada diploma ataupun matrikulasi. Mesti cukup syarat barulah kita terima. Jadi begitu juga dalam ibadah. Ibadah ini juga haruslah menepati syariat ataupun haruslah menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang diajar oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak ada peraturan begini, maka semua orang boleh buat ibadah masing-masing, kan? Jadi tak boleh. Jadi kita kena menepati syariat, apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi dengan itu, untuk menentukan perkara ini, mustahab bagi kita dalam mendalami ilmu agama. Jadi muslimin yang dirahmati kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang kedua, kepentingan ilmu agama ni, ilmu agama dapat membezakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Beza di dunia, beza ketika alam barzakh dan beza ketika di akhirat kelak. Jadi untungnya orang yang berilmu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah ke-39 ayat ke-9, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, qul, katakanlah, hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, apakah sama? Allah tanya. Allah nak minta kita fikir, sama tak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawapannya tidak sama. Tidak sama ketika di dunia, tidak sama ketika di alam barzakh, dan tidak sama ketika di akhirat. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu dia ini, maka dia dapat berbagai-bagai ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, keutamaan kita menuntut ilmu agama ini ialah ilmu agama ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ini juga mustahab. Kalau kita lihat di luar sana, bila tinggi ilmu seseorang, ilmu agama seseorang, maka kita nampak dia ni tawadhu dalam beragama. Dia takut untuk melaksanakan kemungkaran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia duduk dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, duduk dengan zikir, duduk dengan jaga solat dan sebagainya. Jadi dengan semakin tinggi ilmu agama, makin semakin dekat ataupun dapat meningkatkan ketakwaan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam Al-Quran surah Fatir surah ke-35 ayat ke-28, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Maksudnya innama, sesungguhnya, yakhshallah, orang yang takut akan Allah Subhanahu Wa Taala, min ibadi, daripada hamba-hambanya, daripada kita ni manusia. Siapa yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah? Lalu kata Allah, al-ulama, orang yang ada ilmu. Ulama ni adalah orang yang ada ilmu ataupun orang yang berilmu. Lalu kalau kita lihat di luar, kita lihat di luar sana, mengapa ramai masih lagi ramai manusia yang leka dengan kehidupan dunia dia? Ada yang tak solat, ada yang masih lagi membuka aurat, ada lagi yang masih riba,
ada lagi yang masih berkata dengan kata-kata yang kotor. Jawapan utama kalau ditanya pada saya kerana tak ada ilmu. Boleh jadi kalau kita tanya, kenapa tak solat? Apa itu solat? Saya tak tahu dia solat. Dia tak tahu. Bukan kata nak solat, tapi solat itu sendiri dia tidak tahu. Apakah solat ini, apakah wajib kita bagi manusia. Jadi kerana tidak ada ilmu menyebabkan orang itulah lalai. Kalau dalam bulan Ramadan ada persoalan, syaitan ni diikat, tapi masih lagi orang melakukan maksiat. Jadi jawapan utama kerana tidak ada ilmu lah. Jadi orang tidak ada ilmu, dia tak kira bulan Ramadan ke tak Ramadan ke, dia tidak tahu. Lalu dia terus lalai dan leka ataupun hanyut di dalam kemaksiatan. Jadi dengan kita berilmu, maka kita tahu, ini tak boleh. Jadi ini besar ganjarannya. Maka kita dapat meraih ganjaran itu dan juga dapat kita menghindarkan diri kita daripada arus kemaksiatan dan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa setakat itu dulu sedikit tazkirah saya pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan kita dapat memperuntukkan masa, sebahagian masa kita, carilah, isilah 24 jam ataupun 1440 minit yang kita ada tu untuk kita guna dalam perkara agama, baca Al-Quran ke. Lepas baca kita tengok terjemahan. Kerana apa? Kerana di samping itu kita nak tambah ilmu juga. Ataupun kita dengar kuliah, hadir kuliah seperti sebegini dan sebagainya. Jadi peruntukkan masa kita untuk mencari ilmu agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Jadi saya buka, mungkin ada satu dua soalan. Kalau boleh saya jawab, saya cuba jawab lah. Ada yang nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Trial version. Waalaikumsalam warahmatullahi. Trial version. Boleh bagi cadangan kitab-kitab yang baik untuk kita baca sebagai orang yang mula untuk menuntut ilmu? Ya Ustaz. Jadi ini nasihat saya lah. Di luar sana kita ada banyak buku-buku agama, tapi apa yang saya sarankan ialah buku yang pertama dia beri satu amalan, contoh kita kata amal, tapi dia haruslah didatangi dengan dalil Al-Quran dan hadis. Itu buku yang terbaik. Kalau nak macam kalau contoh kita nak baca, saya banyaklah buku. Cuma saya recommend, katalah untuk orang awam biasa ni, ensiklopedia adab dalam Islam. Dalam tu dia kumpul adab-adab dalam amalan-amalan yang buku itu bila dia nyatakan sesuatu, dia datang dengan dalil. Contoh, adab masuk masjid. Dia kata contohnya masuk dengan baca doa. Lalu dia pun datangkan hadis, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadakumul masjid falyusallim 'ala an-nabi thumma yaqul Allahumma iftahli abwaab rahmatik. Jadi bila dia nyatakan amal, dia datangkan dengan hadis dan Al-Quran. Kalau spesifiknya buku tu adalah ensiklopedia adab Islam. Itulah. Tapi dia buku lain pun banyak, tapi syarat dia tadi dia ada itu, lepas tu dia datangkan. Kalau dia pandangan peribadi dia, jadi tidak sesuai lah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tak dengar Dr. Saidi. Dr. Saidi on, saya tak dengar. Trial version.
Dr. Saidi tak dengar. Saya tak dengar daripada Dr. Saidi kalau ada. Tuan Haji Syafawi ada soalan? Mungkin boleh type di in-call. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan daripada Dr. Saidi, sedikit pencerahan mengenai ilmu dan iman. Susah juga ni, ilmu ni dia luas lah, tapi iman ni saya boleh bagi definisi dia, al-iman tasydid bil qalbi wa taqrir bil lisan wa amalul bil jawari. Al-iman yazidu bil taqwa ataupun bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman ni adalah satu bentuk kepercayaan, tapi kepercayaan ini haruslah menepati 3 elemen. Kalau tak ada 3 elemen ni, maka dia tidak sempurna keimanan dia. Kita kata kalau kereta kan, macam kereta tu tak ada tayar, jadi tak sempurna kereta, tak boleh, tak ada manfaat. Ataupun kereta yang tidak ada enjin. Begitu juga keimanan. Syarat untuk keimanan ataupun kepercayaan ni mesti 3 elemen. Yang pertama ialah tasydid bil qalbi. Kita membenarkan dengan hati. Taqrir bil lisan, lepas tu kita kena iqrar dengan lisan. Kata kita baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tapi hati kita tak percaya, tak boleh juga. Kita kata kita tak percaya tapi kita sebut. Jadi tidak menepati. Kita kena percaya, lepas tu kena sebut, dan yang ketiga mestilah wa amalul bil jawari. Jadi untuk membenarkan kata dan kepercayaan kita tu, kita kena buktikan. Tangible. Kalau benda apa-apa pun dia nak bukti. Dia bukti tu. Kalau di dunia ni dia kena cop lagi. Bukti tu. Tak boleh gitu. Tapi dalam Islam ni bukti ni dia melalui apa amal jawari kita, sembahyang. Tapi kita percaya, kita yakin dalam hati tapi tak sembahyang. Jadi tidak menepati keimanan tadi. Dan keimanan kita ni manusia biasa, kita naik dan turun. Jadi naik turun dia ialah yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bila kita buat amal ibadah, dia akan meningkatkan keimanan kita. Jadi bila kita buat maksiat, maka dia akan mengurangkan keimanan kita. Jadi dalam hadis lain Nabi sebut, kalau kita buat maksiat, kita iringi ittiba' dengan hasanah. Kerana hasanah ini boleh menghapuskan sayyi'at. Jadi kalau kita terjebak dalam maksiat, kita cepat-cepat cari ketaatan, istighfar ke, baca Al-Quran ke, sedekah ke. Kerana kebaikan kita itu boleh menghapuskan kesalahan, kejahatan. Nah, ilmu ini adalah suatu bentuk yang nak dapat keimanan ni kita kena ada ilmu. Orang cakap adab tu penting daripada ilmu, tapi itu pandangan sebahagian. Tapi untuk tahu adab tu kita kena ada ilmu. Kalau tidak, adab kita tidak menepati sunnah. Jadi ilmu ni suatu perkara yang luas lah. Kata Imam Ahmad, al-ilmu ahwaju minat ta'am wa syarab. Ilmu ni kita kata lebih mahal daripada makan dan minum. Nak luasnya ilmu ni, lebih utama daripada makan dan minum. Kalau kita nak banding makan dengan minum ni, perkara paling utama lah, tak makan tak minum mati. Tapi kata Imam Ahmad, ilmu tu lebih penting lagi. Kerana apa? Kerana makan dan minum ni 2-3 kali je sehari. Tapi ilmu ini sepanjang masa. Kita bangun tidur sampai kita nak tidur balik, kita kena ada ilmu. Kalau waktu makan pun kita kena ada ilmu. Saat tak ada ilmu mungkin kita mati. Pergi makan racun ke, pergi makan COVID ke. Jadi ilmu tu suatu perkara yang luas dan sangat mustahab. Lebih-lebih lagi ilmu agama. Kalau ilmu dunia, contoh kita buat PhD gagal tak apa. Kalau kita ilmu bisnes, kita berniaga bankrupt tak apa. Tapi kalau ilmu agama, kalau kita salah akidah, salah pegangan, salah keimanan, kepercayaan, menyebabkan kita masuk neraka. Itu yang mustahabnya ilmu. Okey,
soalan yang ketiga, saya ingat soalan yang terakhir sebelum kita habis. Berkenaan dengan vaksin ini, saya ingat kerana vaksin ini termasuk bidang kedoktoran. Jadi kita serahkan kepada yang lebih pakar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu hendak tanya kepada orang yang tahu sekiranya kamu tidak tahu. Jadi kita ambil, kita serahkan kepada yang pakar, dan dalam kerajaan mereka ada pakar-pakar yang authority, kita dengarlah. Jadi pandangan tu macam-macam ada. Jadi semua orang boleh menyatakan, mengeluarkan pandangan masing-masing, tapi yang utama kalau nak pilih kita rujuk kepada pemerintah kerana mereka lebih mengetahui tentang perkara itu. Itu pandangan daripada saya. Kalau kita nak ikut semua orang, maka tak selesai masalah ni. Tak selesai. Jadi kita ambil yang lebih berautoriti lah. Jadi saya rasa setakat tu dulu kuliah kita malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan dengan tajuk, kita kupas dalam 20 minit saja, 20 ke 30 minit, dan kita ada perbincangan sebegini. Jadi saya mohon maaf di pihak saya kalau ada kekurangan dan apa-apa masalah, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak AJK Masjid, terutama Ustaz Safwan dan AJK Masjid yang lain di atas majlis ilmu yang disusun sebegini baik. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi